Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan cuba menjawab dua lagi soalan dari bahagian A kertas 2. Untuk soalan pertama, kita ada 5 ceraian, iaitu 1A, 1B, 1C dan 1D adalah dari bab 3.1.1 fungsi wang. Manakala untuk ceraian 1E, ia adalah dari bab 3.1.2 Bank Pusat. Untuk soalan pertama ceraian 1A, soalannya ialah jelaskan konsep dalam ekonomi. Markah yang diberi ialah 3 markah. Jadi kita boleh jawab, wang merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Untuk markah seterusnya, kita boleh tulis wang mempunyai penawaran yang terhad, nilai yang stabil, tahan lama, mudah dibawa dan boleh dibahagikan kepada unit-unit yang kecil. Seterusnya soalan 1B. Gambar di bawah berkaitan dengan sistem barter. Orang ini hendak menukarkan sayur yang dia ada dengan daging lembu yang dimiliki oleh orang muda. Soalannya ialah, apakah masalah yang wujud dalam urus niaga di atas? Markah diberi ialah 4 markah. Poin yang pertama ialah persukaran menentukan kadar pertukaran. Huraiannya, kadar pertukaran antara daging lembu dengan sayur adalah tidak adil kerana berbeza saiz. Masalah membawa barang. Barang yang besar dan berat sukar dibawa ke tempat lain untuk mencari orang yang ingin membuat pertukaran dengan kita. Masalah kehendak serentak. Sukar untuk mencari orang yang ingin menukar barang seperti yang kita inginkan. Barang tidak tahan lama. Barang basah seperti sayur tidak boleh disimpan lama kerana ia mudah rosak. Yang terakhir, persukaran untuk membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil. Haiwan seperti lembu akan mati jika dipotong bahagian yang dikehendaki untuk ditukar dengan barang lain. Soalan 1C. Maklumat di bawah menunjukkan dua urus niaga dalam ekonomi. Gambar pertama adalah situasi di sebuah bank. Saya nak buka akaun simpanan untuk anak saya. Gambar 2 pula menunjukkan situasi di hotel. Orang ini membuat bayaran untuk penginapan selama 2 malam di hotel. Soalannya ialah, jelaskan fungsi wang yang terlibat bagi urus niaga dalam gambar 1 dan gambar 2. Markah yang diberi ialah 4 markah. Untuk gambar 1, fungsi wang adalah sebagai alat penyimpan nilai. Wang yang tidak dibelanjakan boleh disimpan di dalam bank untuk kegunaan masa depan. Untuk gambar 2, fungsi wang adalah sebagai alat perantaraan pertukaran. Ia memudahkan urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan. Urus niaga boleh berlaku secara tidak langsung. Soalan 1C. Gambar di bawah menunjukkan logo sebuah institusi keuangan. Soalannya ialah, jelaskan perkhidmatan yang disediakan oleh institusi keuangan tersebut kepada kerajaan. Markahnya ialah 5 markah. Mengurus hutang negara. Bank Pusat bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negara dan juga luar negara. Mentadbir akaun negara. Bank Pusat menyimpan dan menguruskan akaun kerajaan yang terdiri daripada akaun keuangan dan akaun pinjaman keuangan. Memberi pendahuluan sementara. Bank Pusat bertanggungjawab untuk memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan apabila kerajaan mengalami kekurangan keuangan. Memberi nasihat pelaburan. Bank Pusat bertindak sebagai penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. Mengurus pertukaran asing. Bank Pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Sekarang kita beralih pula ke soalan 1E. Bank Negara Malaysia dipertanggungjawabkan untuk mengawal kestabilan nilai mata wang negara. Soalannya ialah, jelaskan pernyataan di atas. Markah yang diberi
sekali kita boleh tulis Ordinan Bank Negara Malaysia memperuntukkan nilai sandaran minimum 80.59% dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa. Contohnya, jika Malaysia ingin mencetak RM100, nilai sandaran minimum yang diperlukan ialah RM80.59. Huraian seterusnya, Bank Pusat akan bertindak untuk membeli ringgit Malaysia dengan pertukaran asing apabila nilai ringgit Malaysia jatuh dengan banyak. Pertambahan dalam permintaan terhadap ringgit Malaysia akan meningkatkan nilai ringgit Malaysia. Bank Pusat akan mengawal kadar inflasi pada paras yang rendah melalui alat dasar keuangan. Kadar inflasi yang tinggi akan menjejaskan nilai ringgit Malaysia. Kita beralih pula ke soalan 2. Soalan 2 ini adalah berkaitan dengan bab 2 tingkatan 4. 1A berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Soalan 1B berkenaan dengan pengiraan keanjalan harga permintaan, keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal, dan perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Soalan 2A. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti permintaan dan penawaran pasaran jam tangan pada pelbagai tingkat harga. Pada harga RM20, kuantiti diminta ialah 50 unit, manakala yang ditawarkan ialah 10 unit. Untuk harga RM40, kuantiti yang diminta 40 unit dan ditawarkan 30 unit. Pada harga RM60, kuantiti diminta ialah 30 unit dan yang ditawarkan ialah 50 unit. Dan yang terakhir, harga RM80, kuantiti diminta 20 unit dan ditawarkan 70 unit. Soalan 2A1. Lukiskan rajah keseimbangan bagi jam tangan di atas kertas graf dengan menggunakan skala 2 cm 10 unit pada paksi kuantiti dan 2 cm RM20 pada paksi harga. Markahnya ialah 5 markah. Soalan ceraian 2. Jelaskan keadaan pasaran pada tingkat harga RM60. Markah diberi ialah 3 markah. Untuk menjawab soalan ceraian pertama, kita lukis berdasarkan checklist yang ada di situ. Kita ada paksi harga, paksi yang menegak, kemudian paksi kuantiti, paksi yang melintang. Kena ada titik asalan. Kita letak skala yang betul. Skala pada harga tadi ialah 2 cm RM20. Jadi kita gunakan sifir 20, 20, 40, 60 dan 80. Untuk paksi kuantiti kita gunakan sifir 10. 2 cm 10 unit. Jadi gunakan sifir 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Okey, sekarang kita letak titik. Titik pertama, harga RM20, permintaan adalah 50 unit. Titik kedua, harga RM40, kuantiti 40. RM60, kuantiti 30 dan harga RM80, kuantiti 20. Bila kita telah mendapat titik-titik tadi, kita gariskan dan label DP sebab ia adalah keluk permintaan. Sekarang kita lukis pula keluk penawaran. Okey, titik pertama, RM20 10 unit, RM40 30 unit, RM60 50 unit dan RM80 70 unit. Jadi kita gariskan dan labelkan SP sebab ia adalah keluk penawaran pasaran. Akhir sekali kita labelkan titik keseimbangan iaitu E.
di tempat persilangan antara keluk permintaan dan keluk penawaran. Ini jawapan untuk ceraian yang kedua. Pada tingkat harga RM60 berlaku ketidakseimbangan dalam pasaran. Kuantiti penawaran melebihi kuantiti permintaan. Berlaku lebihan penawaran sebanyak 20 unit, iaitu 50 unit tolak 30 unit sama dengan 20. Tingkat harga barang akan cenderung untuk menurun. Soalan 2B, rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan terhadap barang Q. Kita perhatikan anak panah menuju ke atas. Jadi harga asal adalah RM15. Kuantiti asal 210 unit. Manakala harga baru ialah RM25 dan kuantiti baru adalah 120 unit. Ceraian pertama, hitungkan perkali keanjalan harga permintaan barang Q apabila harga meningkat daripada RM15 kepada RM25. Markah ialah 2 markah. Ceraian kedua, tafsirkan perkali keanjalan harga dalam B ceraian 1. Markahnya ialah 2 markah. Jawapan untuk ceraian yang pertama, kita gunakan formula keanjalan harga permintaan sama dengan Q1 tolak QO per QO darab dengan PO bahagi dengan P1 tolak PO. Q1 tadi adalah 120 unit tolak dengan 210 bahagi 210 darab dengan 15 bahagi dengan 25 tolak 15. So jawapannya ialah 0.64. Untuk ceraian kedua, kita boleh tulis barang Q mempunyai keanjalan harga permintaan yang tak anjal. Perkali keanjalan adalah kurang daripada 1 ataupun ED sama dengan 0.64. Seterusnya kita boleh tulis peratus perubahan harga barang adalah lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Soalan 2C, rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan suatu barang. Soalannya ialah, setujukah anda sekiranya pengeluar menaikkan harga barang untuk meningkatkan jumlah hasilnya? Buktikan jawapan anda. Markah diberi 5 markah. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu membuat pengiraan terlebih dahulu. Pertama sekali kita kira peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti. Kemudian kita kira pula keanjalan harga permintaan. Dan ingat semula formula untuk mengira keanjalan harga permintaan ialah peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Jadi di sini kita dapat 3.335, iaitu perkali keanjalannya adalah anjal. Untuk jawapannya, kita tulis saya tidak bersetuju kerana di dalam soalan tadi dia kata kita perlu meningkatkan hasil. Sebenarnya pengeluar harus menurunkan harga barang kerana perkali keanjalan tadi adalah anjal. Penurunan harga barang sebanyak 20% akan membawa kepada peningkatan dalam kuantiti diminta sebanyak 66.7%. Jawapan seterusnya kita boleh tulis jumlah hasil pengeluar akan meningkat sebanyak RM1,000. Pengiraannya kita tulis di bawah. Okey, jumlah hasil sama dengan 20 darab dengan 200 unit, RM4,000 tolak dengan RM25 darab 120 unit, RM3,000. Jadi jumlahnya ialah RM1,000. Soalan 2D. Permintaan terhadap telefon pintar adalah tak anjal berbanding dengan makanan bagi seseorang individu. Beri
memberikan pendapat anda. Markah diberi ialah 3 markah. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh kaitkan nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Perbelanjaan terhadap telefon pintar mengambil bahagian yang besar daripada jumlah pendapatan individu berbanding dengan perbelanjaan makanan. Peningkatan peratusan harga yang sama bagi telefon pintar dan makanan akan menyebabkan peratusan permintaan terhadap telefon pintar dikurangkan dengan lebih banyak berbanding dengan makanan. Permintaan terhadap telefon pintar adalah lebih anjal berbanding dengan makanan bagi seseorang individu. Sekian sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton.